Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi satu peluang kepada kita yang dinamakan sebagai peluang kehidupan. Peluang untuk kita beribadah kepada Allah, peluang untuk kita mencari maghfirah Allah, keampunannya, peluang untuk mencari mardatillah, redha Allah, peluang untuk kita mencari supaya kita didekatkan, diletakkan di satu tempat yang namanya syurga Allah. Kalau kita tidak mengambil peluang yang ada ini, pastinya kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Ambillah peluang-peluang yang ada. Sebenarnya Allah dah bagi peluang untuk kita. Jangan sampai berlaku dua keadaan, iaitu ketika nyawa ada di halqum, yang kedua ketika matahari terbit di sebelah terbenam. Masa masih ada. Carilah peluang. Kalau kita rasa kita dah berumur, cari peluang yang mana dilipat kali gandakan amalan tersebut. Kalau sembahyang seorang, ya sah. Tetapi kalau dia berjemaah, dia dapat 27. Tambah pula dia mai duduk awal, dia sempat tahiyatul masjid, dia duduk di belakang imam. Apa pula dia dapat? Cari kefadilatan, cari kelebihan bagi orang yang dah berumur. Tak kira lah berumur ke apa ke, mati ni siapa pun kena, tak kira tua, tak kira muda. Itu saja bekalan yang kita mampu buat yang tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kalau ada masa sekali lagi saya sebutlah apakah amalan yang telah diberikan oleh guru kami Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kalau ada masa, tak, kita tumpu kepada kitab dulu. Kita sambung balik dalam masalah muka surat fasal yang ke-13. Masuk dah kan? Beriman kepada kitab. Sebab dia ada dua. Mata ayat pun ada tang ni juga. Pasal saya tak tahu, ada dua kepak. Mana satu nak mula? Kalau tak ni saya pihak lain dulu. Rasul lagi? Okey, baik. Yang ke-13, betul. Hari itu tak habis sebab saya mai tak ikut jadual. Ingat ada lagi yang kita terang tentang fadilat sembahyang, macam mana, apa yang kita patut buat wirid lepas sembahyang, kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang Rasul, saya dah bawa kitab Kenali Nabimu. Cukup banyak ilmu dah yang diperbincangkan daripada sahabat saya. Asal dia daripada Syekh Aun Mu'in, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu daripada Ustaz Syahir.
cukup cantik untuk kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang betul-betul nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sebut kata cinta Nabi, tapi bila ada sesuatu hal dia benci pada benda tersebut. Contohlah saya kata, kita kata kita cinta Nabi, tapi bila ada poligami kita marah. Sunnah tu. Betul tak? Marah kat poligami. Poligami tak marah, tu sunnah. Marah kat laki hang yang tak betul. Faham ke tak tau? Marah kat poligami tu. Poligami tu sunnah. Jangan marah kat sunnah Nabi SAW. Tu bila kita tak ketahuan punca jadi macam tu lah. Marah kat laki yang kita tahu laki kita tu. Kan? Okey. Nah, pasal apa? Gambaran-gambaran yang kita salah faham. Contohnya mak tiri. Jahat sungguh mak tiri. Sebab cerita mak tiri tu teruk sangat yang kita duk dengar. Pasal apa? Pasal cerita dia jangan bagi pak kahwin baru dapat mak tiri mampus hamba. Tu juga. Pi kot lain tu situ juga. Faham tak? Muslimin rahmati Allah. Jangan. Cari dulu sebab apa. Jangan terus menyalahkan sunnah begitu begini dan sebagainya. Baik, kita masuk dalam bab perbincangan beriman kepada Rasul, masalah 13. Nantilah kalau ada masa saya akan konklusikan, saya akan munaqasyahkan kitab ni. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Haji Sa'id bin Haji Ibrahim Mantan, bekas mufti negeri Sabah. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, Allah almarhum, Allah yarham. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia hingga akhirat. Dia pun adalah dari antara anak murid kepada Pak Da'i. Pak Da'i ini pengarang kitab Baqarah Amani, juga guru kepada Baba Allah yarham Baba Saleh, Tuan Guru Haji Saleh Pondok Sik. Ramai yang mengaji dekat Pak Da'i. Okey, yang duduk di Malaysia Pak Chuhim atau abang dia di Gajah Teriak. Muslimin yang dirahmati Allah. Aku buat panjang Gajah Teriak tu. Tak apalah. 13. Dia cerita bab Rasul. Pasal apa kita kena beriman dengan Rasul? Sebut di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas setiap orang Islam. Bila kata nama wajib, satu hukum yang siapa buat dapat pahala tinggal berdosa. Maka bila dikatakan satu kewajipan, maka dia wajib kena tahu. Kalau dia tak tahu, berdosa dia. Kalau kata harus, tak apa. Harus tak tahu, tak apa, tak tahu. Kalau sunat, tahu dapat pahala, tak tahu, tak ada apalah. Keseloknya kena tahulah. Tapi kalau kata wajib, dia tak tahu, dia berdosa. Sebagai seorang Islam yang beriman kepada semua rasul-rasul yang diutuskan 25 ni. Ada ingat tak 25 rasul ni? Kau kenal Nabi Muhammad saja ke? Tak Muhammad pun tak kenal apa? Kan? Itu sebab, so jangan terkejut. Ada satu kata-kata dulu, I'm believe to Jesus. Mau cakap orang putih sikit malam ni. I'm believe to Jesus. Aku percaya pada Jesus. Oh, bangkit habis semua kata dia tu Kristian. Tak. But my prophet is Muhammad. Tu baca sampai habis. Okey. Sebab aku percaya Isa pun Nabi. Kristian kata Isa bukan Nabi, Isa anak Tuhan. Jangan terkejut. Baca bagi habis orang putih. Tu orang suruh pergi mengaji tu. Orang putih pun tungin, bahasa Arab lagi tungin. Nah, muslimin yang dirahmati Allah. Jangan terkejut cepat. Dia terkejutlah. Cepat sungguh. Okey nah. Kena beriman. Semua daripada 25 rasul itu ditetapkan dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengatakan 25 rasul.
Maka kena ingat kenai 25 tersebut. Agak-agak kenai tak kalau saya suruh bangkit abang? Tak, ni bukan tadika. Kan? Tapi ingat-ingat cucu pun ingat. Cucu kena menyanyi lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ulang balik, tak reti. Asyik baiklah, ada aku buat lagu. Itu sebab tuan-tuan, kitab-kitab lama dia buat matan. Dia panggil matan. Matan Jurmiyah, matan Alfiyah, matan Zubat, matan. Apa dia matan? Kata-kata syair supaya senang dihafal. Matan, nama dia matan. Antaranya adalah macam ni lah. Macam mana nak ingat? Buat lagu. Ada lagu matan Jurmiyah, nak mengaji kitab asas kepada nahwu saraf. Kan? Al-kalamu wal lafdun murakabun. Lupa api dah. Kan? Contohnya lah. Macam tu juga nak bagi ingat satu-satu, buat satu matan. Matan ni maksudnya isi yang disyairkan. Hafai matan tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, tolong ambil tahu lah, balik-balik sekali lagi, cari balik nama-nama. Oh, Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh. Siapa dulu kemudian pun tak apa. Janji tahu kata 25 Rasul itu wajib kena tahu. Okey, baik. Yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan rasul-rasul ke alam dunia. Alam dunia, bukan alam barzah, bukan alam mahsyar, bukan alam malakut. Alam malakut ni alam roh. Tak, dia mai ke alam kita ni untuk menyampaikan perkhabaran gembira, mubasyiran. Nak mai berita kat kita, siapa buat macam ni, syurga. Itu peranan Rasul. Peranan Rasul adalah menyampaikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang taat pada perintah Allah. Kita hari ini, minta maaf saya sebut, banyak dia cerita kabar gembira, kabar gembira. Satu lagi kita tak sampai. Kita duk suruh orang buat baik ya. Pencegahan tak ada. Apa dia? Satu lagi. Kepada orang yang taat dan beramal soleh dengan balasan pahala, yakni syurga. Dan ini peranan Rasul, menyampaikan perkhabaran yang menakutkan. Buat macam ni neraka. Bila kita kata macam ni neraka, hampa sikit-sikit ahli neraka, sikit neraka, hampa awak ahli syurga. Ish. Tu duk ada lah. Depa ahli syurga, kita ahli neraka. Kita cerita ya, depa terasa siapa makan nangka, dia rasa cepedak lah. Siapa makan cili, dia mesti rasa pedas. Siapa makan musangking, tak ajak kita. Okey, makan yang ni mesti. Bila tiba-tiba tok guru kata, ustaz asatizah kata, pendakwah kata, tu kira nak kata ke orang, dah dia terasa, kena kata lah benda tu. Sebab apa? Sebab hang telah melakukan kemaksiatan pada Allah, tempat dia neraka. Itulah peranan Rasul. Bila sebut sikit, oh raja nak hukum orang, raja nak kata ke orang, sabar dulu. Sebab itu adalah peranan Rasul. Cuma cara olah ayat tu jaga-jagalah. Tarqib dengan tarhib. Cara nak mendekatkan, cara nak bagi mereka jangan pi kat situ. Cara kita kena ada. Jangan terus menghukum. Tengok lok pendek, ni neraka, ni ahli neraka, ni ahli neraka. Kawan tu pun sengah. Dok jangan jadi macam tu. Hak tu uslub dakwah tak kena. Okey. Kita jangan kata kat dia, kita pilih dulu kan. Ada satu hadis, cerita hak dulu ke apa kan. Dia pun seronok dengar. Terbaru. Pang bagi sedah. Dia ni kalau tak ikut syariat Allah. Syariat Allah ni ialah tutup aurat daripada pusat sampai ke lutut. Jangan kata pusat dengan lutut, saya lagi ditutup pusat dengan lutut, hak tu terpasir pula. Bagi dia faham betul-betul. Ngongang. Esok insya-Allah dia berubah uslub dakwah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Itulah peranan Rasul. Itulah peranan seorang penyampai risalah Allah. Itu Rasul. Tidak lari, semua sama aja. Okey. Baik.
Kita suka minum ketum. Bila sebut ketum ya, oh terbakar. Bila sebut ketum ya terbakar. Mau terbakar ketum lah tu. Salah tak mana? Dia bunyi dia. Salah dia pasal hampa upgrade tu sampai menonong kepala sampai tak tahuan punca. Kalau takat nak berubat tak ada apa. Tapi sampailah dia pergi tambah dengan fumakila lengkang tu. Lepas tu dia pergi tambah dengan hak yang taik lembu hak awal-awal. Lepas tu tambah dengan fluorescent yang ada dalam Kalimantan ni, retuk-retuk lah. Tak ada dah pakai tu hak yang orang buat line jalan tu. Dia kukut habis tu. Sabit lah hari tu, lalu nampak line. Hari ni hilang dah line-line. Hak kuning lagi bagus dia kata. Tak, serius ni. Betul. Dia kukut hak tu, dia masak. Hampir berapa jam. Kena hak tu, Allah. Dunia ana yang punya. Maka hilang tak kewarasan diri? Hilang. Bila hilang kewarasan diri, samalah dikaitkan dengan arah. Dia kena ada kias pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Tiba-tiba kita kata macam tu, orang sikit nak hukum orang. Tak, yang makan untuk apa? Untuk berubat sungguh ke? Sakit sungguh ke? Ada kecil manis ke? Tak ada. Hak muda ni, umur muda tapi ambil dah ketum. Nak berubat apa dia menaknya ni? Nampak? Bila kita tegur marah, kok mana pun dia cari dalil bagi boleh kat dia juga. Selimin tu tak masuk rokok lagi tu. Sekian, terima kasih. Terus lagi. Baik. Nah, sebab apa? Dan menyampaikan perkhabaran yang menakutkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Siapa buat maksiat, jawapan dia macam ni, akan jadi macam ni, akan jadi macam ni. Balasan dia adalah azab neraka. Itulah tujuan dia. Ulama dia ni pewaris Nabi. Bila pewaris Nabi nak jadi betul pewaris Nabi sebut dalam kitab ni, dia kena ikut sebiji-biji cara Nabi SAW, iaitu memberi berita gembira, mengkhabarkan satu benda yang menakutkan. Itulah perangai dia. Tapi kalau hang kata hang ulama, tiba-tiba hang menyorokkan sesuatu yang hak yang betul, hang bukan ulama lagi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau nak betul ikut jadi pewaris para nabi, kena ikut betul-betul. Peranan dia ialah memberi khabar gembira, memberi khabar yang menakutkan. Dua-dua tu kena ada. Tiba-tiba duk yang menakutkan. Nak kata tak berani. Dah, dia kena kata sungguh. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus lagi. 15. Para rasul diutuskan oleh Allah ke alam dunia ini untuk memastikan. Pasal apa? Sampai 25 rasul daripada dulu sampai kepada Nabi Muhammad diutuskan. Pasal apa? Pasal tujuan asasi ialah nak membentuk masyarakat dalam hukum syariat. Tengok ke teruk dah, hantar rasul. 2-3 abad teruk pula, hantar pula rasul. Kan? Kita pun macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada kereta tak? Muhung pula tak ada. Cukup mileage tuan-tuan hantar mana? Cukup 7,000, 5,000 tuan-tuan pergi hantar tahu mana? Pergi kedai pemen, tukar minyak enjin apa semua. Tahu pula. Pergi perbaik balik. Pergi tukar baru. Pasal apa? Pasal dia akan teruk sekali lagi. Cukup mileage sampai Cina pun tu boleh dia tulis situ. Ni sekian nombor haji mai gagah tak mau pergi kau. Gagah tak mau pergi, tu yang hak berhenti ikut jalan berlambak. Lelah kena tu. Pasal apa? Tak ikut terma dan syarat hak yang disebut. Macam tu juga, kalaulah dibiarkan hak Nabi Adam saja kita kata, adakah hak yang selepas dia akan terus elok? Tak. Dia akan binasa balik. Maka hantar pula. Tujuan dia adalah untuk bagi syariat, undang-undang hidup sebagai orang Islam, orang beragama ni, dia mesti ada. Dulu Nabi Isa, syariat cara dia, tapi nampak ke teruk, maka ada perubahan. Syariat Nabi Muhammad pula lagi kau untuk jaga akidah. Okey, faham tak? Muslimin yang dirahmati Allah.
ialah menyembah Allah. Tujuan lain tidak, bukan daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tujuannya satu ya, adalah syariat tadi untuk jaga kita supaya untuk tauhidkan Allah. Syariat, undang-undang syariat, dia mesti hubung kait dengan akidah. Siapa tolak syariat, dia nak ambil tasawuf saja, dia nak ambil hakikat saja, dia nak ambil hak dia saja, syariat dia tolak, jatuh akidah. Okay tak? Sembayang dok apa dok, harap duduk zikir. Ikut Nabi mana ni? Semua Nabi ada syariat, semua Rasul ada syariat. Tiba-tiba nak buat syariat sendiri, salah, maka akidah dia terpesong. Okey, baik, muslimin yang dirahmati Allah, tujuan syariat adalah untuk menyembah Allah. Itu kena ingat. Membangunkan agama, itu tujuan Rasul diutuskan. Bagi agama Islam tu naik, bagi Islam naik balik. Nampak dah ke drop, ke jatuh. Hantar seorang Rasul naik balik. Dan mentauhidkan. Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid ada 4. Uluhiyah. Rububiyah ni Allah mentarbiah kita. Saya ulang baliklah secara ringkas, secara ijmal, secara tafsil. Rububiyah, tauhid rububiyah adalah tauhid kita, Allah tu satu, tapi Allah tu lah yang susah, senang, sakit, sihat. Tu Allah tarbiah kita. Sejauh mana kita nak beriman dengan rububiyah? Senang. Tapi bila susah, teringat Allah tak? Tu tak faham tauhid rububiyah. Susah ke senang, dia tetap ingat Allah. Sakit ke sihat, dia tetap ingat Allah. Tapi kalau sakit, Allah, waktu dia sihat, keharam dia nak sebut. Tu maksudnya dia tak faham tauhid rububiyah. Okey. Tauhid uluhiyah, Allah juga, hak tu lah juga. Tuhan yang satu itu yang kita sembah. Jangan duk pergi sembah lain daripada Allah. Contoh saya bagi, selalu contoh sama saya bagi. Tuan-tuan demam, tuan-tuan ambil Panadol, kena Panadol lega, nasib baik Panadol ada. Yang tu uluhiyah. Jahanam. Seolah-olah kita mempertuhankan Panadol tu tadi. Yang bagi kesembuhan siapa dia? Allah. Ada seorang orang tua, tak berapa nak tua. Ada seorang, dia kata apa? Kalaulah, ni dengar ni di telinga, tapi kita tak boleh nak kata apa sebab dia tak faham tauhid. Dia kata, kalaulah, kata aku duduk tengah sakit ni, dia kata kalaulah orang suruh makan babi pun aku makan, janji sihat ni. Allah, tu syariat. Sampai dia sanggup kata, aku makan babi pun tak apa, janji sihat ni. Dia ingat kata babi tu boleh menyihatkan dia. Kalaulah kata sungguh kata makan babi tu menyihatkan, dia makan tak? Satu, dia tolak syariat. Boleh tak makan babi? Tak boleh. Nampak tak? Syariat kena faham betul-betul. Kalau tidak, dengan akidah pun lingkup. Lepas tu pula, siapa yang bagi sembuh? Allah, bukan babi tu. Derah agak babi tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Jaga mulut kita ni, jaga. Ada sampai sanggup tolak habis syariat, janji sembuh. Dia tak tahu kata kesembuhan tu daripada Allah. Sebab apa sakit? Sebab kifarat dosa-dosa kita yang lalu. Allah nak buang semua dosa-dosa. Waktu dulu Allah buah lah, bayar remaja pembuah, tua ikut kuih elok sikit, maka sakit ya. Bila sakit tadi, itulah kifarat. Apa maksud kifarat? Allah nak buang dosa lama dengan bagi dia sakit. Kadang-kadang 3 tahun terlantak, nak bangkit tak boleh apa boleh, tapi dia duk ingat Allah. Sebab apa? Sebab dia faham uluhiyah dengan rububiyah Allah. Ni masalah dia. Okey, seterusnya asma. Kita faham Allah Ta'ala ni ada 99 nama. Daripada 99 lah kita kenal Allah tu siapa. Ingat nah, Allah tu nama, Allah tu pun nama. Allah tu lah mencukupkan 99 menjadi 100.
Nama seterusnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, kan? Susalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Itu nama. Tapi daripada nama itulah kita kenal dia. Okey. Allah tu pun nama. Yang hak betul dia zat dia tu. Zat Allah tu. Zat tak boleh sama dengan sifat. Zat tak boleh sama dengan makhluk. Hari itu saya cerita latif, katif, jisim, jirim. Hari itu kita cerita dah. Jangan samakan dengan zat Allah. Sebab tak sama langsung. Benda yang tersimpul, benda yang ada di dalam zat tadi, jirim tu tadi, jisim tadi, dia ada benda lagi yang dihidupkan oleh Allah. Maka jangan samakan manih dengan Allah. Jangan samakan vitamin dengan Allah. Zat tu tak sama. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, ya. Di situlah dan sifat. Kena mengaji sifat 20 pula. Kalau tidak tak kenal. Kalau takat 3 ni saja, dia celaru lagi. Yang menyungguhkan di antara 3 ini, dia kena ada satu ilmu. Sebab apa wujudnya sifat 20? Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Sebab apa hari itu? Bila saya bawa Ustaz Engku hari itu? Okey. Sebab apa kita kena mengaji sifat 20 pula? Sebab setelah kewafatan Nabi SAW, keyakinan umat Islam dia mula goyah. Tengok Muawiyah dengan Saidina Ali berkelahi. Sedang Islam sama Islam. Daripada situlah nak menyungguhkan balik, pegang pada sifat. Hang pun sembah Allah, aku pun sembah Allah, tapi perang apa? Sebab kita lari pada sifat. Tu tak kira hak politik lagi, hak ada lah. Penat tuan-tuan. Tapi kalau dia pegang pada sifat, dia pegang pada akidah 4 benda ni, insya-Allah dia duduk jalan yang sama. Daripada situlah wujudnya Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Pasal apa nak kena buat lagi awak? Hak Nabi tak betul lagi kan? Nabi betul, tapi pasal apa hangpa berkelahi? Pasal pegangan akidah hangpa ada masalah. Maka wujudlah ilmu sifat 20. Allah wujud. Wujud ia tidak seperti makhluk. Dia kena pakai hukum akai. Hukum akai ada 3. Wajib pada akai, harus pada akai, mustahil pada akai. Bila kata wajib pada akai kita mengatakan Allah tu wujud. Mustahil padanya tidak wujud. Harus tak ada. Tak ada apa? Oh, penin pula dah tu kan. Sifat 20. Di situ baru kita rasa Allah, baru betul. Hak tadi pun betul dah, tapi cuma pemahaman tentang rububiyah. Ada satu pihak mengatakan Allah rububiyah lain, Allah uluhiyah lain pula. Cina. Allah yang bagi Allah pula dah. Tuhan yang bagi hujan hak lain. Hak dia sembah di bumi lain pula dah. Maksudnya banyak sungguh Tuhan depa. Okey. Dah, kita hak tulah lah. Hak tulah rububiyah, hak tulah uluhiyah, hak tulah yang disebut dalam asma, hak tulah ada pada sifatnya. Cuma dia ada tentera-tenteranya. Itu malaikat. Okey, lepas tu pula macam mana malaikat nak masuk dalam manusia, alam manusia, alam dunia? Malaikat tak boleh sebab dia daripada cahaya. Maka diutuskanlah pula Rasul. Dari situlah wujudnya akidah. Kan? Hanya manusia saja dia pun teringin kahwin juga. Dia pun teringin, dia pun mati juga, dia pun makan macam kita juga. Maka ikut dia sebab dia diwahyukan. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey ya. 16. Sesiapa yang beriman dan sebahagian rasul-rasul dan kufur dengan rasul-rasul yang lain, dia ambil separuh ya. Hal lain dia tak mau nak percaya. Contohnya macam Kristian, Nasrani. Dia percaya hak lain. David, Joseph, Lahat, Abraham dan sebagainya. Mai tang Muhammad, dia tak mau nak percaya. Dia kufur. Begitu juga dengan orang Yahudi, Bani Israel. Dia mengatakan Rasul ni semua daripada bangsa dia. Lain pada tu tak ada, dia kata. Tu perangai Yahudi. Maka dia telah kufur. Tak boleh. Semua kita kena percaya walaupun bukan daripada bangsa kita. Melayu jauh sekali lah.
Pasal apa Melayu tak turun Rasul, Ustaz? Pasal Melayu bagus. Hak nak turun ni sebab hak yang lot liang tu baru turun. Bangsa yang hak paling lot liang Bani Israel. Tu sebab turun kat depa penyelamat. Sebab depa paling teruk. Nombor 2 Arab. Tu sebab di bangsa Arab pula turun. Sebab nak menyelamatkan. Pasal sebab Melayu tak turun. Melayu tak payah. Tuan-tuan tengok Parameswara asal dia agama apa? Hindu. Tapi dia kerana pedagang Arab, pedagang saudagar Arab ni memang semayang depa dia tengok, oh baguslah apa. Senang dia ikut masuk Islam. Tak payah dakwah-dakwah lah. Orang Melayu ni mudah ya. Dengar viral dia percaya bulat-bulat. Bulat-bulat dia percaya. Orang Melayu juga senang. Cuma tu kena mengaji lah. Untuk kata orang Melayu ni pula dia boleh jadi semua dia boleh jadi. Orang putih pun dia boleh jadi. No. Oh, hidung kembang ya, tapi cakap orang putih. Dia cakap Arab makhraj. Guru saya Syekh Mustafa Al-Halwani, Allah yarham, dia kata orang paling mudah aku ajak ni orang Malaysia. Makhraj cukup senang. Thailand payah. Orang kata an payah. Dia kata orang Melayu ni hak yang mudah sungguh orang Melayu ni. Tertib sungguh, senang. Depa mau. Okey dah. Tu cerita orang Melayu tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Cerita akidah, cerita orang Melayu pula dah. Okey, baik kita terus di sinilah. Sebab itulah tak boleh kita kata kita mengklasifikasikan, kita membahagikan bahawa hak ni ya. Ya, aku suka kat Nabi Yusuf pasal dia segak. Oh, pasal segak yang hang mau nak ikut dia. Mau kalau tak segak hang tak mau. Mau kalau berkudir tak mau tak? Nabi Ayub macam mana? Penuh badan, kudir. Sampai bini lari habis semua. Menanah penuh. Kan? Hak yang naik kapal tak berjalan. Naik hak nu tak jalan. Lalas kena lempak dalam laut. Siapa dia? Nabi apa? Nabi Yunus. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kerana zikirlah Nabi Yunus selamat. Tu kata kena banyak berzikir, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kalaulah dia masa dia ditelan dimakan oleh ikan tadi, dia duduk dalam perut, kalaulah dia tak berzikir la ilaha illa anta tu kan, sampai sesudah dia akan duduk dalam perut. Okey nak? Maksudnya hidup kita ni kena selalu mengingati Allah, barulah kita selamat. Inilah bahawa saya nak masuk, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. COVID-19 ni adalah musibah yang Allah Ta'ala hantar pada kita. Satu makhluk yang Allah Ta'ala hantar untuk bagi kesedaran pada kita. Pasal apa? Pasal kita banyak dosa. Pasal kita dosa banyak itulah Allah hantar. Ambil. So, apa dah yang perlu kita buat? Kena banyak berzikir. Tengok macam mana Allah selamatkan Nabi Yunus. Kerana dia berzikir. Zikir sampai 40 hari tak tinggal. Ni suruh sikit berzikir pun. Apa dia amalan yang disebut oleh guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari? Yang pertama, masa tu imam kata waladdallin, tuan-tuan bersedia dah? Apa dia? Untuk sebut amin. Sebab Rasulullah sendiri sebut, kata siapa yang kata amin bersama imamnya, khufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita masalah dosa banyak, maka siapa yang dengar kata waladdallin, tolong penderah suara sekali lagi, amin. Pasal apa kena panjang? Okey, Imam Nawawi kata sebab apa dipanjang? Supaya memberi tahu kepada makmum supaya masuk sama-sama kata amin. Tu sebab kita panjangkan. Nak bagi peluang hak kok hak yang kalik tadi duk teringat nasi Arab. Dia pun sama. Kalau kata amin, siapa pun tak dan. Tu sebab ada panjang, tu sebab dalam kitab Hasyiah kata ada 5. Amin, cara nak amin tu ada sebab. Dalam sembahyang pula tambah lagi menjadi 7, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari. Sebab apa? Sebab nak bagi peluang semua sebut. Bila dia sebut, dia diampunkan oleh Allah akan dosa-dosanya. Tak mau kah? Pasal apa COVID-19 mai? Pasal banyak dosa. Bila kita sama-sama pakai sebut amin, Allah akan angkat balik COVID-19. Pertama, amalan pertama. Yang kedua,
Kata guru kami, tolong banyak bagi salam. Jumpa siapa pun bagi salam. Sebab apa? Salam adalah doa antara kita sesama kita. Assalamualaikum, sejahtera kamu. Tak kena lah, dia kata. Ni tak, jumpa kawan baru nak bagi salam. Jumpa tu imam baru salam. Jumpa saya baru bagi salam. Jumpa tak bagi. Oi, itu lah. Tak apa hangguk gitu. Bagi salam. Jumpa budak-budak pun bagi salam. Assalamualaikum. Tambah-tambah budak-budak yang tak ada dosa, dia kata waalaikumsalam. Nampak tak? Sihat pakcik tu. Sebab apa? Orang tak ada dosa bagi jawab salam kat kita. Tu lah dua amalan yang disebut oleh guru kami Hak Mai baru ni. Tolong tuan-tuan. Yang pertama mengucapkan amin bersama imam. Berapa kali satu hari? Kalau mai jemaah lah, mai yang seorang tak beraya. Maksudnya orang yang semayang jemaah ni dia selamat. Dia akan selamat. Sebab apa? Amin, amin. Oh, tu alert ya. Nak bagi tanda kata, ikut kah? Tak ada anda. Selimin yang dirahmati Allah. Okey. Boleh pergi lagi ke? Hidup gedik dah tu. Boleh lagi. Okey, baik. Nah, jangan mengklasifikasikan rasul-rasul 25 atau mentasdikkan, membenarkan di dalam hati sebahagian rasul-rasul saja. Tasdik ni maksudnya dia benarkan, dia beriman, dia beriktikad. Ni ya nabi ni, ni tak. Nabi ni tak boleh. Kalau kita buat macam tu, kita dengan Yahudi, kita dengan Nasrani, Kristian sama lah. Kita sebagai orang Islam semua 25 tu kita percaya. Dan mendustakan rasul-rasul yang lain adalah termasuk di dalam golongan orang-orang kafir. Bukan kufur, kafir. Kafir ni lain. Kafir ni out terus. Kufur tak lagi. Ada lagi peluang. Kafir jatuh terus. Kufur, dia dapat nikmat tapi dia tak guna nikmat Islam tadi, iaitu kufur. Tapi dia masih ada lagi Allah tu. Itu kufur. Makan nasi, lapak, makan nasi tapi tak habis. Tu kufur. Rezeki Allah, makan bagi perhabis. Tadi hang yang kau daripada ni apa? Dah tahu kata perut takat zak tu ya, kau makan macam fak perut gajah. Tu kena balance siap. Nak makan banyak mana? Makan orang Islam ni untuk makan berapa hari, jangan makan untuk sekali makan untuk 7 hari. Kata Nabi SAW. Makan tu dia, tu panggil Yahudi, kata Nabi. Makan untuk 7 hari sekali makan. Sekali yang dia ambil hak yang ke depan 7 hari, semua dia himpun metang ni. Pangai tu cukup jadi ya. Kau ni dia macam dah. Nama apa mandi? Nasi tu mandi sungguh cerita dia. Muslimin rahmati Allah. Hak mandi kita boleh gagah lagi. Mau mandi Arab tuan-tuan. Allah, 3 orang makan ni dia punya talam. Ni Yahudi punya kerja je ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu kufur, perbuatan orang yang kufur. Baik, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang syukur nikmat aku akan tambah lagi. Siapa yang kufur ingkar dengan nikmatku, tunggu azabku. 17. Orang-orang kafir itu terbahagi kepada 3 firqah, 3 bahagian, 3 puak. Firqah pertama, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, iaitu orang yang tidak menganut sebarang agama, ateis. Okey ya. Manusia ni, kafir ni, dia ada 3 jenis. Yang pertama, dia tak ada agama langsung. Tuhan pun tak ada, Nabi pun tak ada, ateis. Firqah yang kedua, kumpulan yang kedua, orang yang hanya beriman kepada Allah sahaja. Golongan anti hadis. Dia tak percaya pada Nabi. Dia hanya percaya pada Tuhan saja dan tidak beriman kepada Rasul. Nabi apa pun dia tak percaya. Allah bukan boleh kira, dia kata. Muhammad pun boleh kira, menikah dengan budak-budak. Macam-macam punya dia buruk. Okey, itu kafir kedua. Kafir yang ketiga, firqah yang ketiga, beriman kepada sebahagian Rasul. Itu pun kafir. Jadi Yahudi dan Nasara, dia hanya ambil hak ni ya.
Maka untuk jadi orang Islam, jangan jadi ketiga-tiga firqah ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita jadi yang di antara atau ketiga-tiganya, kita dah jatuh kafir. Okay, nak? Muslimin yang dirahmati Allah. Boleh gedik jadi. Nak boleh pergi. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Tolong tanda Ustaz bulat bagi kat saya. Nanti dah masuk dah amalan apa yang disebut oleh guru saya. Kita pakat-pakat buatlah tuan-tuan. Sekali lagi imam kata pun kita amin amin bagi kuat sikitlah. Hak perempuan tak payahlah takat dengar telinga. Tapi hak lelaki ni kata peranan seorang lelaki, seorang suami ni kuat. Hak perempuan ada suami, suruh suami dia pergi masjid semayang berjemaah sekali. Kokoklah amin abang dapat Allah Ta'ala angkat COVID-19. Abang ada. Nah, mau dia buat macam tu. Dekat tu saja tuan-tuan, minta ampun minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu, segala kecelaan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun minta maaf tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayidina